Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan ya. Hari Ahad yang kedua, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Saya difahamkan oleh penerbit kitab, iaitu penerbit Galeri Ilmu, insya-Allah cetakan baru versi yang telah ditambah baik akan ready dalam masa sekitar 2 minggu. Jadi insya-Allah selepas daripada hari raya kita sambung pengajian tu, jemaah juga boleh merujuk juga kepada kitab, yang mana kita masih dalam bab yang pertama dan sampai ke muka surat 14 Dalam kuliah yang lalu kita telah selesai menerangkan dalil-dalil adanya bid'ah hasanah, yakni perkara baharu yang baik. Baik di situ berarti baik dari segi syarak, berarti tidak haram, tidak dilarang. Kita telah terangkan 1 dalil daripada ayat suci Al-Quran, 3 dalil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 1 asar, iaitu perbuatan dan juga perkataan sahabat Nabi radhiyallahu taala an. Tetapi masih ada kawan-kawan kita yang tak boleh terima adanya bid'ah yang hasanah. Bahkan ada yang kata, kamu ni nak ikut ulama ke nak ikut Nabi? Nabi kata semua bid'ah sesat. Imam Syafi'i kata ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang terkeji. Nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Ini kadang-kadang ada soalan macam ini. Jadi jawapannya jelas, kita orang Islam ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu bukan persoalan yang ditanyakan. Persoalannya adalah nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut kefahaman para ulama semisal Imam Syafi'i rahimahullah taala, atau nak ikut Nabi ikut kefahaman sendiri. Jadi ini puncanya, apabila mereka cuba memahami Al-Quran dan hadis mengikut kefahaman sendiri tanpa panduan daripada para alim ulama, ini menjadi punca mereka keliru. Hadis sahih, kefahaman mereka tidak sahih. Baik, soalan di muka surat 14, ada yang mengatakan bid'ah hanya satu, iaitu bid'ah dalalah, sesat. Dan tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah baik itu tak ada. Puncanya adalah kerana salah faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang antara lain baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muhdatsatin bid'atun, setiap perkara baharu yang diadakan namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap yang namanya bid'ah adalah merupakan kesesatan. Dalam riwayat
wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang merupakan kesesatan maka tempatnya adalah di dalam neraka. Tengok kata dia. Nabi SAW sendiri telah bagi tahu, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara bid'ah merupakan kesesatan. Kenapa ulama pandai-pandai kata ada bid'ah yang tak sesat? Jawapannya bukan ulama pandai-pandai, ulama pandai. Yang pandai-pandai itu abang. Abang baca satu hadis terus buat keluar hukum. Ulama jumpa hadis suluh dengan hadis yang lain, timbang dengan ayat suci Al-Quran, lihat kepada tafsiran para sahabat. Makanya ulama itu tepat apabila Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan ada bid'ah yang terpuji dan terkeji, itu berdasarkan ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menyuluh hadis tadi. Ketika memberi penjelasan terhadap hadis di atas, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, Imam Nawawi salah seorang ulama yang mensyarahkan hadis-hadis di dalam Sahih Muslim. Ya, hadis tadi ada dalam Sahih Muslim. Sebab itu kita kata hadisnya sahih, tetapi cara mereka memahami hadis tidak sahih. Ini cara ulama memahami hadis. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun hadza 'amun makhsusun. Yang dikehendaki dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap bid'ah itu merupakan kesesatan, ini adalah lafaz yang am. Lafaz itu umum, makhsusun, tetapi maknanya khusus. Ini sebenarnya biasa dalam bahasa Arab. Itlaqul am wa yuradu bihil khas, dan kadang-kadang itlaqul khas wa yuradu bihil am. Ada kalanya digunakan lafaz yang umum dimaksudkan khusus. Dan ada kalanya terbalik. Digunakan lafaz yang khusus, ya ayuhan nabi, wahai nabi, tapi dikehendaki umum, termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terpakai hukum tersebut kepada mereka. Baik. Jadi yang dimaksudkan di sini kata Imam Nawawi, wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikehendaki adalah kebanyakan bid'ah. Hati-hati ya, kadang Arab pun terjemah suka hati dia. Ada Arab pandai cakap Melayu, tapi tak berapa pandai Arab juga. Melayu dia pandai. Dia kata ghalibul bid'ah mana semua. Ghalib bid'ah mana semua. Semua bid'ah. Imam Nawawi kata semua. Ini mutawalit. Ghalib maknanya kebanyakan. Kalau tak, tidak ada makna. Imam Nawawi mengatakan amun makhsus, umum tetapi dikhususkan. Baik, timbul persoalan. Adakah boleh kullu yang kalau kita terjemah bermakna setiap, tiba-tiba maknanya kebanyakan? Tidakkah kullu sepatutnya bermakna semua? Jawapannya, di dalam bahasa Arab, bahkan di dalam Al-Quran dan hadis, kerap kali kullu bermakna kebanyakan. Jarang-jarang kullu itu bermakna semua. Sebelum kita pergi kepada bahasa Arab, kita cuba faham bahasa Melayu terlebih dahulu. Budak sekolah datang kepada kita, dia bagi tahu kepada kita, Pak Cik, Uncle, Abang, saya pergi ke sekolah setiap hari, kata dia. Budak sekolah katakan darjah 1, darjah 2, dia bagi tahu dia pergi ke sekolah setiap hari. Kita tanya, betul ke adik pergi sekolah setiap hari? Betul, kata dia. Lalu kita tanya dia, hari Sabtu adik pergi sekolah tak? Hari Sabtu tak pergi, kata dia. Hari Ahad adik ada pergi sekolah? Ahad saya tak pergi. Kan adik dah menipu. Adik kata pergi sekolah setiap hari, Sabtu tak pergi, Ahad tak pergi, setiap hari apa? Ya, kita kata gitu kat dia. Secara jujur, adik tu menipu ke pakcik tu yang tak faham bahasa? Nampak-nampak macam pakcik tu yang tak faham. Ya, kan sekolah dalam seminggu 5 hari buka, 2 hari tutup. Jadi 5 hari yang buka tu dia pergi, tak pernah ponteng. 2 hari yang tutup memang tak pergilah, sekolah tak buka. Masih sah dia kata saya pergi ke sekolah setiap hari, walaupun dia hanya pergi sekolah 5 hari daripada 7 hari. Ini baru dalam bahasa Melayu. Cuba lihat dalam bahasa Al-Quran dan hadis ya. Surah Al-Ahqaf ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha. Tudammir makna menghancurkan. Tadmir ni hancur, habis, binasa. Apa dia? Kulla syai'in, setiap sesuatu. Yang membinasakan ini adalah taufan. Yang dibinasakan adalah kulla syai'in, setiap sesuatu. Kenapa dibinasakan? Bi amri rabbiha, dengan perintah daripada Tuhannya. Kalau ikut zahir ayat Quran,
taufan yang berlaku itu membinasakan segala-galanya. Sebab Al-Quran menggunakan kalimah kul. Tapi sambung ayat. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut tidak dapat kelihatan lagi, macam lepas tsunami kita bayangkan, ya, tak nampak orang dah. Ya, orang dah mati. Illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Tempat tinggal boleh nampak lagi. Jadi tempat tinggal syait, sesuatu, tidak binasa. Gunung Ganang, Bukit Bukau syait, sesuatu, tapi tidak binasa. Langit dan bumi juga syait, sesuatu, tetapi tidak binasa. Al-Quran kata membinasakan setiap sesuatu. Maksudnya kebanyakan, bukan semua. Dalam ayat suratul Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini kisah perjalanan rihlah ilmiah, perjalanan menuntut ilmu. Nabi Musa alaihissalam bermusafir untuk menuntut ilmu. Bayangkan, seorang rasul ulul azmi, ya Allah Ta'ala belahkan lautan untuk baginda lalu, yang tongkat baginda boleh bertukar menjadi ular. Ya, tongkat orang sini ada pernah tukar jadi ular? Kan tak ada. Ini insan yang hebat. Masih lagi bila baginda tahu ada orang yang alim, yang ada ilmu yang baginda tidak ada, sanggup musafir untuk berguru. Bila berjumpa dengan Nabi Khadir alaihissalam minta izin nak berguru, Nabi Khadir pula beritahu, hang tak akan sabarnya. Hang kalau mengaji dengan aku, hang tak akan sabarnya. Tak boleh sabar benda hang tak tahu. Wish, macam tu pula. Tapi tawaduknya Nabi Musa AS nak menuntut ilmu, kata dia, satajiduni insyaallah sabira wala a'silaka amra. Kamu akan dapati aku sabar dan aku tidak akan engkar apa-apa arahan kamu. Okey, nak ikut boleh, nak mengaji boleh, syarat apa-apa sahaja pun jangan tanya dulu. Ada masa saya cerita. Jangan tanya dulu, itu syarat dia. Tapi Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang rasul melihat perkara yang pada zahir syariatnya salah, baginda tak tahan. Baginda tegur. Antaranya apa? Bila naik sampan, Nabi Khadir alaihissalam lubangkan sampan itu. Pertama kan merosakkan harta benda orang, salah. Yang kedua, kalau lubang rumah boleh tahan, kalau lubang sampan masuk air kan tenggelam. Jadi Nabi Musa tegur. Kali pertama tegur, kali kedua tegur, kali ketiga tegur, kata Nabi Khadir, setakat ni lah. Sebab tak boleh memenuhi syarat. Kat universiti pun kadang-kadang macam tu kan. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, universiti hantar surat dah habis. Berhenti. Tak memenuhi syarat. Lalu Nabi Khadir terangkan, amma safinatu fakanat limasakin. Sampan yang saya tebuk tadi itu milik orang miskin. Ya'maluna fil bahri. Mereka cari rezeki di laut guna sampan tadi. Fa'aradtu an a'ibaha. Saya tadi tu nak bagi sampan tu berlubang, bukan saja-saja. Wa kana wara'ahum malik. Sebabnya ada satu orang raja, ya'khudhu. Raja ni perangannya, mana-mana sampan yang lalu di kawasan tersebut dia akan ambil. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Zahir ayat Quran yang namanya sampan mesti dirampas kerana perkataannya kul. Sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Bukan semua sampan diambil oleh raja yang zalim ini, hanya sampan yang elok sahaja. Sampan yang rosak, yang cacat, yang berlubang, raja tak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khadir alaihissalam lubangkan. Ini dalam kehidupan kadang-kadang kita terpaksa berpegang dengan kaedah ini. Irtikabu akhaf ad-dararaini, choosing lesser of two evils. Kita terpaksa memilih mudarat yang lebih ringan. Sebab hidup kadang tidak begitu ideal. Ya, idealnya kita nak yang terbaik, yang terbagus, yang ini. Tapi yang ada depan mata pun hampir semua. Hampir pun ambil je lah. Kalau ambil yang hampir macam ni, ya lagi satu lagi. Tak tahu nak kata hampir ke apa. Teruk belum. Ya, jadi ambil yang ringan sedikit. Antara sampan dirampas oleh raja, langsung tak ada sampan, dengan sampan berlubang masih boleh dibaiki, maka lebih ringan sampan itu dilubangkan. Yang penting yang ada kaitan dengan tajuk kita, kulla safinah, bermakna sebahagian. Dalam hadis, ya, Nabi SAW bersabda, kullu bni Adam ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi.
Mana tulang sulbi itu ibarat benih. Nanti akan dibangkitkan semula manusia itu daripada tulang sulbi. Baik. Setiap anak Adam, adakah para nabi anak Adam atau tidak? Ya, anak Adam. Adakah jasad para nabi dimakan oleh tanah yang direput? Tidak. Bahkan jangankan kata jasad para nabi, jasad orang mati syahid juga biasa Allah jaga. Dan kadang-kadang bukan mati syahid, mati atas katil. Nak kata nabi, bukan nabi orang kampung kita, meninggal 30 tahun yang lalu. Oleh kerana sesuatu keperluan terpaksa dialih jenazah dia, digali-gali, masya-Allah tabarakallah, masih utuh lagi. Masih elok lagi jenazah dia. Ya. Oh, kalau macam tu hadis ni tak betul lah Ustaz. Hadis kata kullu bani Adam, setiap anak Adam. Tiba-tiba ada anak Adam yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Jawabnya, bukan hadis yang tidak betul, tapi cara saudara memahami hadis itu tak betul. Saudara tidak boleh memahami kullu bani Adam dengan makna setiap anak Adam, tetapi kullu bani Adam bermakna kebanyakan anak Adam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Al-habbatus sauda'u shifaa'un likulli da'in ilal maut. Oh, alhamdulillah dapat hadis ni kat penjual habbatus sauda, dia boleh buat promosi. Sebab dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, habbatus sauda merupakan penyembuh bagi setiap penyakit. Setiap penyakit kecuali mati. Mati tanam je lah. Nak ubat apa lagi? Dah mati. Tapi lain daripada mati, setiap penyakit habbatus sauda menjadi kesembuhan. Tetapi para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan setiap penyakit adalah kebanyakan. Ada juga penyakit-penyakit yang tidak sesuai. Kalau diubat dengan habbatus sauda, maknanya tidak sembuh. Dan ini juga menjadi dalil kebatilan fatwa yang mengatakan bahawa selawat syifa itu adalah selawat yang syirik. Ada orang berfatwa, kita orang Islam tak boleh amal selawat yang dikenali sebagai selawat syifa. Pertama, selawat itu bid'ah, tidak warid daripada Nabi SAW. Yang kedua, selawat itu mengandungi kalimah perkataan yang syirik. Mereka tidak faham bahawa selawat adalah ibadah yang umum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Nak selawat bila Allah tidak tetapkan. So bila-bila boleh selawat. Termasuk selang tarawih. Selawat selang tarawih pun nak diisukan apa masalah. Kamu yang nak melarang orang selawat selang tarawih, kamu kena bawa dalil. Kerana dalil selawat umum. Sebelum tarawih boleh selawat, selang-selang tarawih boleh selawat, lepas tarawih boleh selawat, lepas Maghrib pun boleh selawat. Kerana selawat ni ibadah umum. Nak selawat banyak mana, lebih banyak lebih baik, kata Nabi SAW. Nak selawat dengan lafaz yang bagaimana, tidak ditetapkan. Yang diajar oleh Nabi SAW itu baik, selawat Ibrahimiyah, yang disusun oleh para sahabat dan para ulama juga baik. Asalkan namanya selawat. Itu mendoakan kepada Nabi SAW. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, katanya mengandungi elemen syirik. Mana syirik? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, selawatlah ke atas junjungan Nabi yang merupakan obat dan penawar kepada hati. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Dan menjadi keafiatan dan juga kesembuhan, penawar bagi tubuh badan. Jadi kata dia syirik. Sebab yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Apabila kita kata Nabi SAW sebagai kesembuhan, berarti syirik. Ini gagal faham. Allah SWT huwa syafi. Allah yang menyembuhkan secara hakikat. Adapun makhluk ini menjadi sebab kepada kesembuhan. Kalaulah syirik menisbahkan syifa kepada Nabi SAW, kenapakah baginda SAW sendiri menyebut al-habbatus sauda syifaun? Nabi SAW sendiri menisbahkan kesembuhan kepada habbatus sauda. Adakah habbatus sauda bukan makhluk? Ya makhluk. Makhluk kecil saja. Maksudnya adalah bila syifa dinisbahkan kepada makhluk, ai sababiyah. Makhluk itu menjadi sebab kepada kesembuhan. Bila syifa dinisbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ai haqiqiyah. Memang hakikatnya, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Bila aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan. Itu hakikat.
Baik. Selesai. Alhamdulillah. Boleh berhenti ya? Tak boleh. Bulan puasa ni dia tak ada break pun. Kalau berhenti awal pun okey juga. Kalau bulan lain berhenti lambat tu ada break pun santai. Baik. Oleh kerana macam terlampau awal, kita sambung 10 minit lagi insya-Allah. Yang mana ada 10 contoh yang menunjukkan bahawa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda sendiri mengiktiraf bid'ah yang hasanah. Jadi sebab tu kadang-kadang mereka macam kepanasan lah dengan ayat kita. Ayat kita biasa saja, tapi dia tak biasa dengar. Kita kata mengiktiraf bid'ah hasanah adalah sunnah. Oh, dia dengar macam tu menggelupur. Oh, dia kata ustaz ni nak bawa ke mana umat. Ada pula bid'ah dia kata sunnah. Nah, bid'ah hasanah. Kalau bid'ah dalalah, kita sepakat. Bid'ah dalalah itu bukan sunnah. Itu bercanggah dengan sunnah. Tetapi mengiktiraf bid'ah hasanah, iaitu perkara baharu yang baik, itu adalah sunnah. Itu adalah perbuatan Nabi SAW. Pertama, apabila Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh Nabi SAW, apakah amalan yang kamu paling harapkan dalam Islam? Maka dia menjawab, tidak ada kecuali aku tidak berwuduk, melainkan aku solat 2 rakaat. Jadi perbuatan Sayyidina Bilal ini boleh dikatakan solat sunat wuduk atau salat sunat mutlak setiap kali selepas berwuduk. Nabi SAW tidak suruh. Berarti ketika Sayyidina Bilal melakukan perbuatan tersebut, ia dalam status bid'ah. Lepas itu Nabi SAW iktiraf, Nabi puji, inni sami'tu baina yadayya dufana alaika fil jannah. Sesungguhnya aku telah mendengar di hadapan aku di dalam syurga bunyi derapan 2 selipar kamu. 2 alas kaki kamu tu aku dengar dalam syurga. Berarti ini adalah pujian kepada perbuatan bid'ah tadi. Orang akan bangkang. Tak betul saya. Salah cara ustaz cerita tu. Sebab bila Nabi SAW dah iktiraf, dia bukan bid'ah lagi. Bila Nabi SAW dah puji, dia sudah naik martabat menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Sunnah pengiktirafan. Kita jawab betul. Betul ya yang Tuan sebut tadi, mana-mana perbuatan sahabat atau perkataan sahabat, tiba-tiba Nabi SAW puji, Nabi iktiraf, paling tidak Nabi diam, Nabi tidak larang, dia telah dinamakan sunnah takririyah. Ya, sunnah secara pengiktirafan. Karena sunnah boleh jadi qauliyah, apa yang Nabi cakap. Sunnah boleh jadi fi'liyah, apa yang Nabi buat. Sunnah boleh jadi takririyah, orang lain cakap atau orang lain buat tapi Nabi iktiraf. Tetapi kamu menyempitkan sunnah takririyah ini hanya pada kejadian tersebut. Sedangkan para ulama ahli sunnati wal jamaah memahami bahawa pengiktirafan tersebut menjadi sunnah, bahawa perkara baru yang tidak bercanggah dengan syarak kita benarkan. Itu sunnah Nabi. Tapi kalau perkara baru bercanggah dengan syarak, Nabi larang. Nabi komplain. Bukan semua perkara baru Nabi iktiraf. Yang kedua, Sayyidina Khubayb ibn Adi al-Ansari radhiyallahu anhu setelah diberitahu oleh musuh akan dibunuh, beliau meminta izin untuk sembahyang 2 rakaat. Dan sembahyang ini pertama kali, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fakana awwala man shalla raka'ataini indal qatli, adalah beliau orang yang pertama sembahyang 2 rakaat ketika akan dibunuh oleh musuh. Juga tidak dikomplain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana walaupun Nabi tidak suruh secara spesifik siapa yang akan dibunuh oleh musuh hendaklah dia solat 2 rakaat terlebih dahulu, tetapi solat sunat ini secara umumnya boleh dilakukan. Dan sebaik-baik kalau kita dapat tutup hayat kita ni dengan amalan yang soleh. Al-umur bihawatimiha. Urusan itu dinilai dengan penghujungnya. Yang ketiga, yang menunjukkan bahawa mengiktiraf bid'ah hasanah itu adalah sunnah, iaitu apabila sahabat Nabi Sayyidina Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zurqi, mereka kata bid'ah tak ada dalam urusan agama. Bid'ah hanya boleh kalau dalam urusan dunia. Mana dalil? Itu Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Berarti kalau bid'ah dunia boleh. Ulama mana yang mentafsirkan hadis tersebut untuk mengatakan kalau bid'ah dunia boleh? Terbukti apa sahaja dunia atau agama terpandu kepada hukum. Urusan dunia pun, jual beli, sewa menyewa pun, kalau bercanggah dengan prinsip syarak, Nabi larang.
Nahan Nabi SAW al-bai'ah fi bai'ah, bai'atain fi bai'ah. Nabi SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Itu kan urusan dunia. Nak dua jual beli, ketiga jual beli kan urusan dunia. Asal untung. Tak boleh. Ada prinsip syarat yang kena diikuti. Dan dalam kejadian ini bukan soal dunia, ini soal solat. Ketika iktidal, bangun daripada rokok, Nabi SAW menjadi imam, Sami Allahu liman hamidah, sahabat ini membaca bacaan yang tidak diajar oleh Nabi SAW, beliau menyebut Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Lepas solat Nabi tanya, manil mutakallimu anifa, siapa yang bercakap macam tu tadi? Akhirnya sahabat tu mengaku bahawa dialah yang menyebut Rabbana lakal hamdu. Nabi tak ajar. Tapi oleh kerana pujian demikian, pada masa tersebut selari dengan syarak, Nabi SAW memuji, inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Sesungguhnya saya telah nampak 30 lebih malaikat berlomba-lomba siapa antara mereka yang terlebih dahulu menulis pahala tersebut. Itu tak apalah, zaman Nabi boleh nampak malaikat. Zaman kita kalau berlaku perkara bid'ah, siapa yang nak nampak malaikat? Siapa suruh nampak malaikat? Siapa suruh nampak malaikat? Bagi pada ilmu usul fiqh, hukum kembali pada Quran, sunnah, ijma', qiyas, istihsan, istishab, zara'i', masalah mursalah. Menggunakan sumber-sumber hukum inilah ulama' mengenal pasti perkara baru. Kalau tidak, apa hukum kita sembahyang jarak-jarak masa PKP? Tak berlaku zaman Nabi SAW. Bukan setakat kita sembahyang jarak-jarak, kita diarahkan. Ingat lagi tak imam masa PKP? Para jemaah diingatkan supaya menjaga penjarakan sosial. Maknanya 1 meter. Itu bid'ah. Zaman Nabi mana Nabi SAW suruh rapatkan. Jangan ada ruang. Habis tak ada hukum lah. Ada hukum. Ulama mengkaji apa sebab. Ada dorongan untuk menjaga nyawa. Ada arahan untuk menolak mudarat. Maka baru keluar fatwa. Bukan semudah perkara baharu terus haram. Baik. Yang keempat, seorang sahabat membaca doa iftitah yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Lepas takbiratul ihram, beliau membaca doa iftitah yang Nabi tidak ajar. Tetapi oleh kerana doa tersebut tidak bercanggah dengan syarak, Nabi SAW memuji, laqad ra'aitu abwabas sama'i futihat laha. Saya telah melihat pintu-pintu langit dibukakan bagi menerima doa tersebut. Yang kelima, seorang imam di Masjid Quba membuat bid'ah dalam urusan solat, iaitu sentiasa membaca suratul ikhlas setiap kali selepas membaca Fatihah. Katakan imam tu jadi imam sembahyang subuh tadi, rakaat pertama baca Fatihah, habis Fatihah baca qul huwallahu ahad sampai habis, lepas tu baru baca wadduha. Rakaat kedua baca Fatihah, qul huwallahu lagi sekali, habis qul huwallahu baru baca alam nashrah. Pertama Nabi SAW tak buat. Duk baca qul huwallahu setiap rakaat Nabi tak buat. Yang kedua Nabi tak suruh. Yang ketiga makmum tak suka. Makmum komplain kali kalau makmum imam surah Al-Furqan kena komplain tak payah kecil hati Imam zaman Nabi pun makmum komplain. Kata makmum, imam pilih satu. Kalau nak baca qul Allah, cukup dengan qul Allah, tak perlu lagi sambung dengan surah. Kalau imam mana nak baca surah, dah baca surah saja, tak perlu baca qul Allah. Rupanya imam pun buat macam tu juga. Kamu orang pilih satu lah kata dia. Kalau nak saya jadi imam macam tu caranya. Nak macam-macam nanti imam lain lah. Akhirnya dia adu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab makmum sebenarnya suka imam ni, cuma tak suka yang tu je. Kalau benar melakukan perkara baru dalam urusan ibadah otomatik haram, tentulah Nabi SAW akan melarang. Imam jangan buat lagi imam, ini solat perkara urusan agama. Saya tak suruh buat macam itu. Saya sendiri tak pernah buat. Makanya buat benda yang saya tak suruh dan saya tak buat haram. Ini urusan ibadah. Sebaliknya tidak, Nabi siasat dulu. Nabi tanya, kenapa imam tak mahu dengar cadangan daripada jemaah? Dia menjawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya itu kasih sekali kepada suratul ikhlas wahai Rasulullah. Baik, Nabi SAW dah boleh nilai. Kasih kepada suratul ikhlas, salah atau tidak? Bahkan baik. Suratul ikhlas ayat Quran. Kasih pada ayat Quran itu baik. Ada atau tidak larangan dalam syarak? Tak boleh ulang surah yang sama? Tak ada. Oleh kerana perbuatan imam ini dorongannya baik, zahirnya tidak bercanggah dengan syarak, Nabi SAW memuji hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut itulah yang memasukkan kamu ke dalam syurga.
Jadi jangan pandang lekeh suratul Ikhlas. Ada orang, oh apalah imam kita asyik-asyik kuliah Allah. Dengan Allah sahabat Nabi masuk syurga. Jangan pandang rendah. Kemudian ada sahabat menjadikan Al-Fatihah sebagai ruqyah, sebagai jampi untuk kesembuhan. Ceritanya sekumpulan sahabat Nabi dalam perjalanan, mereka singgah di satu kampung, mohon izin orang kampung nak jadi tetamu. Ini adat yang baik di kalangan orang Arab. Kalau mereka sudi jadikan satu kumpulan sebagai tetamu, 3 hari itu makan, minum, tidur free. Bahkan kalau ada musuh nak mengganggu, itu dianggap aib. Dia akan pertahankan tetamu ni. Mungkin dia akan bagi warning, kamu jangan kacau. Mereka tetamu kami. Nak buat apa-apa lepas 3 hari. Kalau kamu kacau masa dia jadi tetamu kami, maknanya kamu berperang dengan kami. Itu antara sikap orang Arab yang baik, memuliakan tetamu. Tapi tak mesti mereka terima. Minta izin dulu. Boleh tak terima kami jadi tetamu? Jawab orang kampung, tak mahu. Orang kampung tak sudi. Akhirnya sahabat rehat di luar kampung. Takdir Allah, ketua kabilah, ketua kampung disengat oleh kala jengking. Berobat tak baik. Jadi ada orang bagi idea, why not kita tanya yang duduk tepi kampung, ada yang boleh berobat. Jadi pergi tanya, ada tak antara kamu yang pandai berobat? Jadi seorang sahabat dia fikir, oh tadi aku nak makan peri tak dapat. Nah inilah peluang. Kata dia, ada pandai, aku pandai berobat. Tapi syarat, kalau sembuh ketua kampung kamu, aku nak sekian ekor kambing sebagai hadiah. Itu namanya ju'alah. Kontrak ju'alah, dia result base. Kalau kontrak ijarah, dia effort base. Contoh, cikgu datang mengajar anak saya matematik 3 kali seminggu, saya akan bayar sekian-sekian. Anak tu lulus ke gagal, tetap cikgu dibayar. Kerana effort base. Tapi kalau bapaknya cakap pada cikgu, kalau berjaya ajar anak saya sampai dapat A dalam matematik tambahan, saya bagi pada cikgu sekian-sekian hadiah. Ajar punya ajar dapat B. Tak dapat. Sebab ju'alah. Jadi kalau tak sembuh tak dapat. Kalau sembuh dapat. Lalu dia pergi, dia baca Fatihah. Baca Fatihah, embus, elok hamba Allah tu boleh bangun macam biasa. Dapat lebih kurang 6 ekor kambing kat balik. Nak makan, seorang tak kata, why not kita tanya Rasulullah dulu. Nak tanya syariah compliant ke tidak? Jangan orang kita buat dulu baru tanya syariah compliant. Ustaz ni macam mana Ustaz? Kalau saya join satu skim ni, bayar sekian, betul saya cari 3 orang, mereka bayar sekian, saya dapat sekian Ustaz. Boleh tak? Macam tu tak boleh je. Itu money game tu haram. Ya ke Ustaz, saya dah 3 bulan join. Kamu 3 bulan dah join baru tanya. Orang sebelum join tu tanya. Jadi sahabat sebelum makan tanya, ya Rasulullah, kami begini. Nabi SAW hanya senyum dan tanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Macam mana kamu tahu Fatihah tu boleh dijadikan sebagai penyembuh? Jadi bukti bahawa perubatan itu halal, Nabi SAW pesan, jangan lupa bahagian saya. Macam kita kadang-kadang kawan-kawan ada makanan, jangan lupa saya punya share tu. Itu menunjukkan halal ya. Nabi SAW tidak akan makan makanan yang haram. Baik, yang ketujuh, kedudukan imam dan makmum dalam salat berjamaah asalnya sama. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pertama kali undur. Bila Nabi SAW tarik duduk sebelah baginda, Sayyidina Abdullah bin Abbas undur ke belakang. Lalu bila ditanya oleh Nabi SAW, kata beliau tak layak makmum itu berada sama dengan imam. Lalu Nabi SAW berkenan dengan jawapan tersebut dan Nabi SAW mendoakan kefahaman dalam agama untuk beliau. Baik. Yang ketiga terakhir, cara makmum masbuk. Zaman Nabi SAW makmum masbuk kejar imam. Katalah dah terlepas 2 rakaat, sampai-sampai dah terlepas 2 rakaat sembahyang zuhur. Ya. Jadi yang hadis itu bagi isyarat. Berarti 2 rakaat dah kamu terlepas, dia kejar. Allahu Akbar, kejar bagi salam sama dengan imam. Datang Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia takbir Allahu Akbar, tak hirau pun sahabat-sahabat bagi isyarat sekian-sekian, dia tak hirau. Allahu Akbar, dia terus ikut Nabi SAW. Nabi tengah sujud, dia sujud. Lepas bagi salam baru dia tambah. Lalu Nabi SAW berkenan dengan yang demikian. Nabi SAW bersabda, sanna lakum Mu'az. Mu'az telah buat satu cara yang elok. Jadi lepas ni tak payah kejar-kejar. Takbir, ikut saja kat mana imam berada. Lepas bagi salam, yang mana tertinggal tambah. Jadi, tenang. Yang kedua terakhir, Bani Zuhair bin Syaiban bertawasul dengan Nabi SAW. Cerita tawasulnya nanti ada bab lain yang lebih detail.
Cuma nak ceritanya Bani Zuhair bin Syaiban ni dalam perjalanan nak berperang dengan tentera Parsi didakwah untuk masuk Islam. Jadi kata mereka, kami sekarang tengah sibuk urusan nak berperang. Nanti lepas kami selesai perang dengan Parsi, nanti kami reconsider balik pelawaan untuk masuk Islam ni. Tapi dalam peperangan mereka teringat, siapa yang menyeru kata dia Nabi suruh kita masuk Islam ni, siapa namanya? Katanya Muhammad. Dia pun cuba bertawasul dengan nama Muhammad, berilah kemenangan kepada kami, dan Allah Ta'ala beri kemenangan kepada mereka. Bila Nabi SAW dapat berita tersebut, bagi dia tak kata ini bid'ah, bagi dia kata bi nusiru, dengan perkataan nama kulah mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, alhamdulillah, yang terakhir itu yang tidur pun bangun balik, nak habis dah, alhamdulillah, iaitu cerita tayamum. Asal tayamum adalah kalau tidak ada air. Ini kita semua tahu, nak berwuduk tak ada air, nak mandi junub tak ada air. Apa beza tayamum untuk wuduk dan apa beza tayamum dengan untuk mandi junub? Sama ke lain? Kalau air lain. Kalau wuduk kan basuh muka, tangan, sapu kepala, kaki. Kalau mandi junub dia habis seluruh badan. Habis tayamum kita bergolek atas pasir. Bukan. Sama je. Untuk adas kecil, adas besar sama juga. Muka dan tangan saja. Ya. Tetapi dalam kes ini, sahabat Nabi, Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau tidur dan bermimpi, tapi ini mimpi yang mewajibkan mandi. Orang putih kata wet dream, ya. Mimpi yang mewajibkan mandi. Air ada. Bukan tak ada air, tapi beliau tayamum dan solat jadi imam lagi. Imam solat subuh tak mandi wajib, hanya pakai tayamum. Jadi bila sampai berita ini pada Nabi SAW, Nabi tanya, apa cerita dengar kamu tak mandi wajib tapi jadi imam sembahyang subuh? Jadi dia sebenarnya pada masa itu cuaca sangat sejuk. Jadi nak mandi itu boleh datang mudarat. Jadi Sayyidina Amr bin Al-As bila ditanya demikian, pandai beliau baca ayat Quran terus. Beliau baca ayat Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu bunuh diri kamu sendiri. Allah Taala tu kasih belah kepada kamu. Oh, Nabi senyum. Pandai kamu ya. Jadi Nabi SAW mengiktiraf perbuatan sahabat yang berdasarkan ijtihad dia. Asalnya kalau ikut zahir dia kena mandi kerana air ada. Tetapi beliau berijtihad berdasarkan ayat wala taqtulu anfusakum, jangan kamu tu membunuh diri kamu sendiri, kerana kalau cuaca terlampau sejuk, mandi dengan air boleh mendatangkan mudarat kepada tubuh badan. Wallahu alam. 10 contoh bahawa mengiktiraf bidah hasanah adalah sunnah. Bagi yang ingin faham, insya-Allah telah faham. Bagi yang tetap tak mau faham, kita doakan moga-moga satu masa mereka faham. Wallahu alam. Boleh. Kejut. Azan kenapa? Saya tak faham. Azan dilakukan tidak mengikut saya tak tahu jelas. Okey, yang saya faham adalah umat Islam pada masa itu mereka berbincang macam mana nak panggil orang pergi semayang. Jadi ada yang kata ketuk macam ni, ni menyerupai orang kafir. Ada kata buat loceng, ni menyerupai orang Nasara. Maka Allah ilhamkan kepada sebagian sahabat itu bermimpi dengan lafaz azan tadi. Jadi sebab tu kita walaupun mimpi ni bukan sumber hukum, tapi tidaklah kita terlampau negatif dengan mimpi. Ada sebahagian daripada kawan-kawan kita terlampau negatif sangat. Kata dia, asyik mimpi je, macam tu kita banyak tidur lah biar bermimpi. Bukan. Mimpi ni ada yang mimpi mainan tidur, ada yang namanya ar-ru'ya as-salihah. Tidak tertisah daripada wahyu, melainkan al-mubasyirat. Wahyu dah tak ada, Nabi dah tak ada. Tapi ada yang namanya mubasyirat, perkhabaran gembira. Bila ditanya oleh sahabat mubasyirat itu apa, Nabi SAW menjawab ar-ru'ya as-salihah, mimpi-mimpi yang baik. Jadi mimpi bukan sumber hukum, tetapi boleh jadi satu dorongan ya, untuk orang tu buat sesuatu yang baik. Bukan buat hukum baru, tidak. Atau contoh saja mudah, orang tu nak berkahwin tapi ada 2 calon.
nak kahwin dua-dua, tak, nak pilih satu saja. Lalu dia bermimpi dia duduk atas pelamin dengan salah seorang. Lalu dia kahwin dengan orang yang dia mimpi itu. Ya? Itu bukan hukum. Hukum dah tahu hukum kahwin, apa hukum kahwin. Tapi kenapa dia pilih orang itu? Kerana mimpi dia. Atau tak ada masalah. Ya. Jadi, bila dikhabarkan pada Nabi SAW mimpi tersebut, Nabi suruh kepada orang lain. Bukan orang yang mimpi. Kerana yang mimpi itu hanya dapat mimpi. Tapi yang disuruh azan adalah orang yang suaranya nyaring. Kerana azan itu tujuannya supaya sampai lawangan itu kepada orang. Jadi saya tak nampak isu bid'ah di situ, kecuali kalau orang tanya, tambah lafaz Sayyidina. Itu ada orang tanya. Ya. Sebab di Shah Alam baru-baru ni, dalam sebulan 2 bulan lepas, ada viral sedikit. Lawangan azan tu, Asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Dia tambah Sayyidina di situ. Okay. Jadi penambahan ini di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah bid'ah yang hasanah. Yang muktamad mengatakan begitu. Tapi kalau tak ditambah pun itu, sebab bab Sayyidina ni ulama berbeza pendekatan. Ada yang mendahulukan ittiba, ikut exactly. Kalau zaman Nabi tak ada Sayyidina, zaman kita pun tak payah Sayyidina. Dalam sembahyang pun sama. Sebahagian lagi mendahulukan ta'addub, iaitu beradab. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Ana sayyidu walidi Adam. Aku penghulu kepada anak Adam. Maka dari segi adabnya, kita itu menyebut, walaupun Nabi SAW tidak menyebut. Timbul persoalan, adakah kita dahulukan adab berbanding dengan mengikut? Jadi, yang mengatakan dahulukan adab, dia kata di kalangan sahabat pun, ada sahabat mendahulukan adab. Misalnya, bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menjadi imam, masa itu kan Nabi SAW sakit, ya. Tapi selepas Nabi SAW merasa lebih segar, Nabi turun untuk sembahyang berjemaah. Bila Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi SAW datang, Nabi SAW bagi isyarat makanan, maknanya teruslah jadi imam. Tapi beliau tetap berundur. Lepas solat Nabi tanya, apa yang menghalang kamu terus saja jadi imam? Jadi jawab Sayyidina Abu Bakar, tak layak anak Abu Quhafah berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh mendahulukan adab. Kalau ikut itibak, Nabi dah suruh, duduk je lah. Dan Nabi suruh. Contoh yang kedua, dalam perjanjian Hudaibiyah, bila orang musyrik nego apa benda nak letak dalam perjanjian, antaranya mereka komplain, disebut itu Muhammad Rasulullah. Jadi kata orang musyrik, kami tak mau perkataan Rasulullah. Kalau kamu memang Rasulullah, kami tak lawanlah kamu. Kami tak terima kamu Rasulullah, tu yang kami lawan kamu. Jadi Nabi SAW suruh pada Sayyidina Ali padam perkataan Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali merasakan tidak beradab. Memang Nabi Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali tak padam. Padahal itu suruhan Nabi suruh padam. Kalau ikut itibak, padam je lah. Ikut je lah Nabi suruh. Tapi Sayyidina Ali mendahulukan adab. Sayyidina Ali tidak memadamkan. Tetapi Nabi SAW nanti bertanya, di mana perkataan Rasulullah itu, lalu ditunjukkan oleh orang di sini. Lalu Nabi SAW memadamkan sendiri dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bab Sayyidina tu, ya bid'ah. Tapi di sisi mazhab Syafi'i itu bid'ah yang lebih afdal kerana ada beradab. Benda khilaf. Jadi kalau kita dah biasa tak ada Sayyidina, teruskan. Sebab kadang-kadang buat benda yang tak biasa ni timbul kecoh. La yang bagi al-khuruj an adatin nas illa fil haram. Tak sayugia kita keluar daripada kebiasaan manusia kecuali kalau kebiasaan itu haram. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Aqil dalam kitab Al-Funun, dipetik oleh Al-Imam Ibn Muflih Al-Maqdisi dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, adab-adab syarak. Apa bukti kita dahulukan adat manusia? Nabi SAW beritahu pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Kaabah yang ada pada masa itu dibina tidak ikut spek. Spek sebenarnya dalam zaman Nabi Ibrahim AS, dia macam kotak kasut, segi empat tepat. Perasan tak Hijri Ismail? Hijri Ismail itu Kaabah. Tapi apabila Kaabah runtuh kerana banjir, orang Quraisy tak cukup bajet. Mereka dibuat setakat mampu saja. Itu yang jadi segi empat tepat. Segi empat sama, macam cube. Kan Kaabah macam cube. Sebenarnya dia melonjong ke arah Hijri Ismail. Jadi apabila Tanah Shah dengar cerita macam itu, Tanah Shah cadangkan, kenapa Rasulullah tidak runtuhkan saja yang ni dan bina yang ikut spesifikasi? Itu kan bagus. Nabi SAW tak mau.
Kenapa? Laulah hirsanu qaumiki bil jahilah la fa'altu. Kalau dah tidak kaum kamu masih lagi baru dengan zaman jahiliah, saya akan buat. Tapi nanti kalau saya buat, mereka dah biasa Kaabah macam itu, akan jadi kecoh. Akan jadi tuduhan Nabi runtuhkan Kaabah itu ini. Jadi Nabi SAW tak mahu. Imam contoh yang terakhir ya. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau berpegang sebelum solat maghrib, fardu maghrib, ada solat sunat 2 rakaat. Sebelum solat fardu maghrib. Tapi beliau diperhatikan oleh orang ramai tak solat. Lalu ada orang bertanya, kenapa imam tak solat 2 rakaat sedangkan imam berfatwa sunat? Jawab beliau, kerana saya perhatikan orang di sini tidak melakukan. Jadi beliau meraihkan kebiasaan masyarakat. Wallahu a'lam. Boleh? Jadi saya ambil peluang ni ucapkan, walaupun belum lagi, ucapkan selamat menyambut Hari Raya. Yang balik kampung selamat pergi dan selamat kembali. Moga-moga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita pada bulan puasa ini dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang muttaqin insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.